Allah Rabbi. Kita mula, semua dah ada. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa an-naf'a wa al-intifa' l'ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama pada malam ini menyambung muzakarah perbincangan diskusi kitab Matan Al-Izzi fi ilmi sarf ataupun fi ilmi tasrif. Jadi kita dah masuk pada pembelajaran ataupun pada pengajian yang keempat. Keempat. Okey. Jadi sebelum ni kita bincang tentang fi'il terbahagi kepada muta'addin dan juga ghair muta'addin. Dan telah kita sebutkan apa makna keduanya. Kemudian kita sebut juga fi'il yang lazim boleh menjadi fi'il muta'addi dengan beberapa cara. Antara lain ialah dengan cara apa? Kita mentadhaifkan ain fi'il. Contoh macam dakhala. Ataupun apa contohnya? Kat sini sebut apa? Contohnya jalasa ataupun fariha. Fariha Zaidun, telah gembira oleh Zaid. Kita nak mutaaddikan fi'il tu, kita sebut farraha. Jadi kita tadhaifkan ain, kita ulang dua kali ain tu. Yang mana ain pada fariha mewakili ra, farraha. Ataupun dengan cara kita tambah hamzah kat depan. Contoh jalasa Zaidun, Zaid telah duduk. Kalau kita nak sebut Zaid telah mendudukkan orang lain, maka kita sebut ajlasa. Ditambahnya hamzah di hadapan. Hamzah itu dinamakan sebagai hamzatut ta'diyah. Hamzah at-ta'diyah. Kemudian dengan cara kita datangkan huruf jar.
Contoh zahaba. Zahaba Zaidun. Telah pergi oleh Zaid. Kalau kita nak sebut Zaid telah memergikan seseorang, tak, maka kita sebut zahabatu bi Zaidin. Kita datangkan bi. Kita datangkan bi, huruf jar. Jadi maknanya zahabatu, aku telah memergikan bi Zaidin. Asal Zaid tak nak pergi, bila masuk zahabatu bi, maka maknanya aku memergikan dia, aku memperjalankan dia. Gitulah maknanya lebih kurang. Okey, lepas tu kita masuk amal madhi. Apakah itu fa'il madhi? Kita dah terang makna dia. Lepas tu kita sebut fa'il madhi terbahagi kepada dua. Al-mabni lil fa'il dan juga al-mabni lil maf'ul. Okey. Sedikit sebanyak juga kita telah bincang tentang hamzatul wasl. Okey, hari ini kita nak masuk wa ammal mudhari'u. Jumpa tak? Wa ammal mudhari'u, masing-masing kena ada kitab lah. Jangan tengok PDF. Supaya boleh catat apa semua. Wa ammal mudhari'u, kita baca matan tu. Wa ammal, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain, amin. Wa ammal mudhari'u fahuwa ma yakunu awwaluhu ihda az-zawaid al-arba'i wa hiya al-hamzatu wan-nun wal-ya'u wat-ta' yajma'uha anaitu aw ataina aw na'ti. Adapun fi'il mudhari', maka fahuwa, maka ianya, iaitu ia fa'il mudhari' itu ma, iaitu satu fa'il yakunu awwaluhu, yang di hadapannya, di hadapan fa'il mudhari' itu ihdaz zawaidil arba', ada salah satu 4 huruf yang ditambah. Ada salah satu 4 huruf yang ditambah. Ini dalam mutammimah pun kita ada sebut baru ni. Apa 4 huruf tersebut? Wahyal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'. Itu hurufnya. Huruf hamzah, huruf nun, ya dan juga ta'. Itu huruf yang ditambah pada awal fi'il mudhari'. Okey, yajma'uha anaitu. Yang mana 4 huruf itu dihimpunkan dalam satu kalimah, iaitu anaitu. Ataupun au ataina, au na'ti, ikutlah. Yang penting ada 4 huruf tu. Jadi disebut anaitu, ataina tu nak mudah kita ingat lah 4 huruf tu supaya tak lupa. 4 huruf apa? 4 huruf yang ada di hadapan fi'il mudhari', yang mana ianya dianggap sebagai huruf zaidah, huruf yang ditambah. Okey. Fal hamzatu, lepas tu Syekh terang. Hamzah tu yang ditambah pada awal fi'il mudhari' itu, function dia apa? Makna dia apa? Fal hamzatu lil mutakallim wahdah. Hamzah yang ditambah ialah untuk menunjukkan ke atas seorang yang bercakap. Contoh apa? Nasara. Nasara yang suru. Kalau aku yang bercakap, ansuru. Ansuru. Jadi hamzah kat depan tu menunjukkan ke atas mutakallim, orang yang sedang bercakap sahaja. Lil mutakallim wahdah. Wan nunu lahu idza kana ma'ahu ghairuh. Adapun huruf nun lahu tu kembali kepada mutakallim. Wan nunu lil mutakallim idza kana ma'ahu ghairuh. Adapun huruf nun, iaitu dengan makna kami lah, ianya menunjukkan ke atas mutakallim juga. Cuma bersama mutakallim tu orang lain. Kalau bahasa kita sebut kami lah. Kita sebutkah kami. Jadi contoh tadi nasara yang suru, kalau kami nansuru. Nansuru dengan nun kat depan, nansuru maknanya kami. Dan saya ulang banyak kali. Sebab apa dia sebut wan nunu lahu lil mutakallim? Sebab yang bercakap tu seorang. Bukan satu kumpulan manusia tu bercakap. Contoh saya dengan antum semua, kita menolong Zaid. Jadi adakah kita sebut bersama-sama nansuru secara serentak? Tak. Saya seorang mewakili antum, saya sebut nansuru. Jadi lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Okey. Kalau masing-masing nak sebut boleh tak? Tak ada masalah. Wan nunu lahu ay lil mutakallim idza kana ma'ahu, bila mana bersama-sama dengan mutakallim tu ghairu mutakallim. Daripada orang lain lah. Okey. Ada kala nun ini juga digunakan untuk seorang. Dia seorang. Tak ada orang lain bersama dengan dia. Tapi
Dia gunakan nun untuk menunjukkan ke atas ta'zim. Membesarkan diri, membangga diri. Tak, gedebel. Tak. Contohnya, nahnu naqussu alaik. Allah Ta'ala berfirman, nahnu naqussu. Asalnya yaqussu. Bila nun, naqussu. Nahnu naqussu. Kami menceritakan. Sedangkan Allah Ta'ala tu zat yang sah. Satu tidak berbilang-bilang. Sebab apa digunakan nahnu naqussuna, naqussu. Li ta'zim, nak membesarkan diri. Lil mu'azzim nafsah. Dan Allah Ta'ala tu memang satu zat yang besar lah. Yang agung. Ataupun orang yang kampung ataupun hamba. Tapi belagak besar. Boleh juga guna nun. Boleh juga guna nun. Walaupun dia itu sendiri hamba. Tapi dia belagak. Belagak dia tu hebat, belagak dia tu besar. Juga tidak ada masalah untuk gunakan nun di hadapan. Iaitu naqussu, naqra', nansur dan sebagainya. Kemudian watta'u lil mukhatabi. Adapun ta' yang ditambah pada awal fa'il mudhari' lil mukhatab. Untuk seorang untuk orang yang dituju. Mufradan wa musannan wa majmu'an. Sama ada orang yang dituju tu ialah mufrad. Contoh kita sebut anta tansuru. Anta tansuru. Tu seorang. Ataupun musanna, antuma tansurani. Kamu berdua tansurani Zaidan. Ataupun jamak, antum, wahai lelaki yang ramai, tansuruna Zaidan. Kamu semua menolong Zaid. Muzakkaran kana au muannasan. Muzakkar ataupun muannas. Mukhatab tu. Muzakkar tadilah contohnya. Apa dia? Tansuru anta Zaidan. Tansurani antuma Zaidan. Tansuruna antum Zaidan. Tak. Ataupun muannas. Muannas sama ada, samalah muannas dalam syarah dia sama ada yang satu. Contohnya anti tansurina. Kita tak ta juga kat depan tu. Anti ta tansurina Zaidan. Ataupun dua orang, antuma tansurani Zaidan. Ataupun jamak, tiga orang perempuan menolong Zaid. Antunna tansuruna Zaidan. Jadi ada ta kat depan tu. Boleh? Tu. Jadi ta ni untuk lil mukhatab, sama ada muzakkar ataupun muannas. Sama ada mufrad, musanna ataupun jamak. Okey, jadi ada 6 tu lah. 6 misal. Kemudian walil ghaibatil mufradah, untuk perempuan yang ghaibah, yang mufradah, iaitu hiya. Hiya tansuru. Cuma mufradah ni saya dah sebut sebelum ni. Maksud mufradah ghaibah, maksud ghaibah ni bukan dia tu tak ada depan kita. Boleh jadi dia ada depan kita, cuma dia itu bukan mutakallim, dia itu bukan mukhatab. Boleh? Dia itu bukan mutakallim, dia itu bukan mukhatab. Sekalipun dia duduk sebelah kita. Tapi dia bukan mutakallim, dia bukan mukhatab. Kita bercakap dengan orang lain. Jadi dia bukan mukhatab. Bukan mukhatabah. Dia dianggap sebagai ghaibah juga. Ataupun memang tak ada depan kita, maka lebih-lebih lagi lah dianggap sebagai ghaibah. Jadi walil ghaibatil mufradah, contohnya hiya tansuru. Hiya tansuru. Okey. Jadi hiya perempuan tansuru. Tak? Kalau anta lelaki, anta tansuru juga. Tak ada beza tak? Sudut ejaan tu tak ada beza lah. Cuma sebenarnya ada perbezaan. Perbezaan pada sudut apa? Sudut orang yang kita sedang manakala orang tu lelaki, anta tansuru, lelaki. Kalau hiya perempuan, hiya tansuru. Jadi nak dibezakan nak dibezakan tansuru tu untuk perempuan ataupun untuk lelaki, tak, itu dengan cara qara'in lah, qarinah. Kalau saya bercakap dengan Ustaz Abdul Fattah, tak, maka saya sebut anta tansuru, maka tansuru tu untuk anta. Kalau saya ceritakan tentang anak saya, tak, maka hiya tansuru, itu perempuan. Tak, anak saya Fatimah Zahra tu perempuan. Begitu juga antuma tadi. Antuma tansurani. Antuma tu sama ada lelaki ataupun perempuan guna tansurani. Malah huma untuk perempuan pun guna tansurani. Tak, macam mana nak bezakan? Melalui qarinah. Melalui qarinah. Depan kita dua orang lelaki. Antuma tansurani, dua orang lelaki.
Depan kita dua orang perempuan. Antuma, tansurani, dua orang perempuan. Tak, tu dengan cara amrun khariji lah. Wal musannaha, begitu juga untuk musannaha. Musannaha apa? Musanna bagi ghaibah tadi. Bagi ghaibah tadi. Mana hiya huma. Huma kita guna apa? Tansurani, juga ta di hadapan. Okey, baca lagi matan. Wal ya'u lil ghaibi al mudzakkari mufradan wa musannan wa majmu'an. Ya yang ditambah pada awal fi'il mudhari', functionnya ialah untuk ghaib yang muzakkar yang mufrad. Seorang lelaki yang ghaib yang muzakkar yang mufrad. Tu terjemah. Wal ya'u lil ghaib al muzakkar mufradan wa musannan wa majmu'an. Ya untuk apa? Untuk yang ghaib. Untuk yang ghaib yang muzakkar. Sama ada mufrad, musanna ataupun majmu', jamak. Contohnya apa? Kalau mufrad yang suru, maknanya huwa yang suru. Kalau musanna huma yang surani. Kalau majmu'an tak hum yang suruna. Okay, wal jam'il muannasi al ghaib, juga untuk jamak muannas yang ghaib iaitu hunna. Hunna yang suruna, hunna yang suruna. Jadi ditambah ya kat situ. Yang suru, yang surani, yang suruna, yang suruna untuk hunna. Boleh? Okey, selesai kat situ. Mudah aja, Wa hadha yasluhu lil hal wal istiqbal. Wa hadha tu maknanya fa'il mudhari' itu sendiri. Al fi'il mudhari' fi nafsihi. Fa'il mudhari' itu pada zat dia, pada diri dia, yasluh, sesuai lil hal wal istiqbal, sesuai sama ada untuk hal ataupun untuk istiqbal. Contoh saya sebut yadribu Zaidun amran. Makna yadribu kat situ sama ada sedang memukul ataupun akan memukul. Itu. Sebab fa'il mudhari' ni yasluh lil hal wal istiqbal, untuk yang hal sekarang ataupun istiqbal akan datang. Yaqra'u Zaidun al-kitaba. Sedang membaca oleh Zaid akan kitab ataupun akan membaca oleh Zaid akan kitab. Boleh dua-dualah. Yasluh, sesuai, untuk diertikan dengan sekarang ataupun akan datang. Apa makna sekarang? Sekarang ni makna orang tu tengah membaca, kita pun sebut yaqra'u Zaidun al-kitaba. Tak? Ataupun sekarang ni dia tak baca, dia duduk depan kita, duduk main game. Maka kita sebut yaqra'u Zaidun al-kitaba. Yaqra' dengan makna akan datanglah. Okey, boleh. Okey, taqulu yaf'alul ana. Okey, sekarang ni contoh dia bagi contoh yang menyebabkan fa'il mudhari' itu hanya khusus untuk apa? Untuk salah satu daripada dua makna tu, sama ada untuk lil hal ataupun listiqbal. Sama ada untuk hal ataupun listiqbal. Contoh taqulu yaf'alul ana. Dia sedang melakukan. Tahu mana sedang? Ya, al-ana. Perkataan al-ana tu sekarang. Bila sekarang, maknanya sedang melakukan lah. Boleh. Wa yusamma halan wa hadiran. Ketika itu fa'il mudhari' itu dinamakan al-fi'lul mudhari' al-halu. Itu fa'il mudhari' yang halan ataupun hadiran. Sebab fa'il mudhari' itu menunjukkan ke atas al-hadir, al-hal sekarang, bukan akan datang. Dengan qarinah apa? Dengan qarinah al-ana. Perkataan al-ana yang memberi makna sekarang. Boleh? Okey. Wa yaf'alu ghadan. Itu contoh yang menyebabkan fa'il itu hanya untuk istiqbal. Sebab ada ghadan. Ghadan tu esok. Jadi yaf'alu huwa. Akan melakukan oleh dia esok. Yaqra'u ghadan. Dia akan membaca esok. Sebab ada ghadan tu. Okey. Wa yusamma mustaqbalan. Ketika itu fa'il mudhari' dinamakan sebagai fa'il mudhari' yang mustaqbal. Mustaqbalan. Tadi hadiran. Sebab dia menunjukkan ke atas makna al-hadir. Sekarang ni mustaqbal. Sebab dia menunjukkan ke atas makna al-istiqbal. Boleh? Jadi qarinah itu sama ada qarinah yang berbentuk lafzi. Tadilah yaf'aluna, yaf'al al-ana, yaf'al ghadan.
ataupun qarinah berbentuk waqi'i, amrun khariji. Ya, orang tu tengah membaca, yaqra, mana yaqra al-an. Ataupun dia sedang minum, kita sebut yaqra, mana yaqra fil mustaqbal. Boleh? Tu. Tapi kalau tidak ada qarinah, kalau tidak ada qarinah, sama ada qarinah berbentuk lafzi ataupun amrun khariji ni, al-waqi'i ni, ketika itu memang fa'il mudhari' yasluh, sesuai untuk lil hal ataupun listiqbal. Boleh? Boleh? InsyaAllah mudah ya. Wa idza adqalta alaihi sina wa sawfa faqulta sayaf'alu aw sawfa yaf'alu ikhtassa bi zamanin listiqbal. Ini pun samalah. Kalau kamu masukkan ke atasnya, ke atas fi'il mudhari' itu as-sin. Bukan makna kita masukkan perkataan as-sin. As-sin tu itu ialah nama. Itu ialah al-ismu. Yang kita masukkan ialah musamma, pemilik nama. Boleh? Macam Salah, itu nama. Orangnya mana? Musammanya ni. Tu. Macam kitab, itu lafaz, nama. Bendanya apa ni? Jadi as-sinu itu nama. Pemilik namanya ialah sin tu sendiri. Jadi yang kita masukkan bukan as-sin. Sebab tu kita tak sebut. Contoh yaqra'u. Kita tidak sebut as-sinu yaqra'u. Yaf'alu as-sinu yaf'alu. Yadribu as-sinu yadribu. Kita tak sebut lagu tu. Kita sebut apa? Sayadribu, sayaqtulu, sayadhhabu. Jadi musamma yang kita masukkan. Musammanya ialah apa? Sa. Bukan sin, sa. Okey. Au saufa, ataupun kita masukkan saufa. Ketika itu fakulta sayaf'alu, kita katakan daripada yaf'alu jadi sayaf'alu, ataupun yaf'alu jadi saufa yaf'alu, maka ketika itu fa'il mudhari' khusus untuk mana al-istiqbal. Sebab sebagaimana kita bincang dalam nahwu, as-sin dengan saufa ni yufidu apa? At-tanfis ataupun al-istiqbal, memberi makna akan datang. Cumanya akan datang pada saufa aksar lah berbanding dengan as-sin. Sebab kaedah sebab apa? Ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya binaan menunjukkan ke atas bertambahnya makna. Jadi kalau saya tazawwaju, mana akan berkahwin. Bila? Mungkin sebulan dua lagi. Tapi kalau saufa yatazawwaju, mungkin ba'da arba'in sanawat, selepas 4 tahun, selepas belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Tu tak. Tadi itulah. Okey, boleh? Selesai. Nak kahwin ke? Kau tak nak kahwin lagi? Terpulang lah. Tepuk dada tanya iman lah. Kalau ada duit, kalau ada pitih, keperluan nak kahwin awal, tak ada masalah. Ramai juga syekh-syekh yang kahwin awal. Syekh Ali Jumaah, Syekh Ramadan Buti, semua kahwin awal tu. Anak-anak habaib, ulama-ulama di Yaman kahwin awal belaka. Jadi kalau nak kahwin awal tidak ada masalah. Tapi yang pasti ada, yang penting ada duit lah. Kalau tak ada duit kan sibuk mencari rezeki, jadi tak belajar dah. Itu terutama duduk di negara orang. Okey, baca. Selesai. Okey, sebelum ni kita bincang fa'il madhi terbahagi kepada al-madhi al-mabni lil fa'il dan juga al-madhi al-mabni lil maf'ul. Sekarang pun kita nak bincang perkara yang sama, cuma bagi fa'il mudhari'. Jadi Syekh pun sebut wal mabni lil fa'ili minhu, dan al-mabni lil fa'il minhu iaitu minal fi'il mudhari' ma kana harful mudhara'ati minhu maftuhan. Ma iaitu fa'il mudhari' yang adalah huruf mudhara'ah dia. Apa huruf mudhara'ah dia? Apa makna huruf mudhara'ah? Huruf yang ditambah tu lah kat depan tu. Ana itu ataina tu. Itu makna huruf mudhara'ah. Jadi wal mabni lil fa'ili minhu ma kana harful mudhara'ati minhu maftuhan. Jadi al mabni lil fa'il daripada fa'il mudhari' ialah huruf mudhara'ah kat depan tu maftuh, berbaris atas, atas.
Contohnya yang suru. Nasara yang suru. Ya, yang suru. Tansuru. Illa kecuali ma kana madihi ala arba'ati ahruf. Melainkan kalau fa'il madi bagi fa'il mudhari' tersebut tak terbina atas 4 huruf. Ketika itu harful mudhara'ahnya tak ketika mana mabni lil fa'il didammahkan. Apa dia? Contoh fa'il yang 4 huruf. Dia ada bagi. Contoh dahraja. Maka mudhari'nya yudahhariju. Akrama. Mudhari'nya yukrimu. Qatala 4 huruf. Mudhari'nya apa? Qatala yuqatilu. Farraha. Tak 4 huruf. Mudhari'nya yufarrihu. Jadi mudah aja. Fa'il mudhari' ni kalau 3 huruf tak, maka depan dia tu kita baca dengan fathah. Kalau 4 huruf, subhanallah, silap. Fa'il apa tu? Mudhari' ni, gua ni kita nak baca depan dia. Kita baca dengan baris fathah. Itu hukum asal lah. Melainkan kalau fa'il madhi bagi fa'il mudhari' tersebut 4 huruf. Ketika itu fa'il mudhari' tu depan tu harf mudhara'ah itu kita baca dengan dhammah. Syekh pun ada sebut dalam kitab tu. Illa ma kana madhihi ala arba'ati ahrufin fa inna harfal mudhara'ati minhu, maka sesungguhnya huruf mudhara'ah daripadanya daripada fa'il mudhari' yang madinya 4 huruf itu yakunu madmuman abada. Akan berbaris dengan dhammah. Buat selama-lamanya. Tu bila disebut buat selama-lamanya tu kita faham apa? Sama ada fa'il mudhari' itu mabni lil fa'il ataupun mabni lil maf'ul. Boleh? Jadi fa'il mudhari' bila mana fa'il madhi dia ialah 4 huruf, maka harful mudhara'ah bagi fa'il mudhari' tersebut akan didhammahkan. Sama ada bina lil fa'il ataupun mabni lil maf'ul. Sekarang ni dia nak bagi contoh yang mabni lil fa'il. Yudahhariju. Asalnya apa? Dahraja, 4 huruf. Maka mudhari'nya yudahhariju. Wa yukrimu, asalnya akrama, 4 huruf. Maka mudhari'nya yukrimu, dhammah. Yuqatilu, asalnya qatala, 4 huruf. Maka wa yuqatilu, yuqatilu. Farraha, jadinya wa yufarrihu. Wa alamatu bina'i hadhil arba'ah lil fa'il. Selesai kat situ. Okey, baca lagi. Wa alamatu bina'i hadhil arba'ati lil fa'il kaunul harfi alladhi qabla akhirih maksura. Okey. Dan alamat bina hadhil arba'ah 4 fa'il ini iaitu yudahhariju, yukrimu, yuqatilu, wa yufarrihu. Dan binaan dan alamat binaan susah nak terjemah. Sekejap. Mana tadi? Wa alamatu bina'i hadhil arba'ah, dan alamat gua nak terjemah ni. Dan alamat binaan bagi 4 fa'il ini, yang mana binaan itu binaan lil fa'il, alamatnya ialah kaunul harfi alladhi qabla akhirih maksura. Keadaan huruf sebelum akhirnya berbaris bawah. Tak, jadi 4 fa'il tadi tu. Yudahhariju, yukrimu, yuqatilu, yufarrihu. Apakah tanda, apakah alamat dia itu mabni lil fa'il? Sebab tadi kamu sebut tak, bila mana fa'il mudhari'. Kalau bila mana fa'il mudhari' yang madinya 4 huruf, maka mudhari' itu depannya akan ada dhammah. Sama ada mabni lil fa'il ataupun mabni lil maf'ul. Jadi bila depan dia tu sama lil fa'il ataupun lil maf'ul, macam mana nak beza dia tu lil fa'il ataupun lil maf'ul? Caranya tengok belakang. Sebelum akhir tu kalau baris bawah, itu lil fa'il. Baris sebelum huruf akhir. Tak. Contoh yudahriju, huruf akhir jim.
sebelum tu ri bagi bawah. Yukrimu, huruf akhir mim, sebelum akhir ri bagi bawah. Yuqatilu, huruf akhir lam, sebelum akhir ti bagi bawah. Yufarrihu, akhirnya huruf ha, sebelum akhir ra baris bawah. Jadi bila huruf sebelum akhirnya baris bawah, maka itulah tanda ianya terbina atas binaan mabni lil fa'il. Boleh? Okey. Misaluhu, dia ada bagi contoh, jangan risau. Mudah saja. Contohnya ialah misaluhu min yaf'ulu. Misal daripada wazan yaf'ulu. Yansuru, dia ambil fa'il yansuru atau wazan yaf'ulu. Yansuru, yansurani, yansuruna. Ni contoh apa ni? Contoh yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh yang mabni lil fa'il. Yansuru, yansurani. Ni yang 3 huruf lah. Nasara, yansuru. Fa'il madinya 3 huruf. Tak, maka dia punya apa dia? Mudhari' dia depan tu bagi atas. Yansuru, yansurani. Yansuru huwa, yansurani huma, yansuruna hum. Tansuru hiya, tansurani apa dia? Huma 2 orang perempuan. Yansurunahu hunna. Tansuru apa dia? Anta, tansurani antuma, tansuruna antum, tansurina anti, tansurani antuma perempuan, tansuruna antunna ramai perempuan. Ansuru aku, ana, nansuru nahnu kami. Waqis ala hadha yadribu wa ya'lamu wa yudahriju wa yukrimu wa yuqatilu wa yufarrihu wa yatakassaru wa yataba'adu wa yanqati'u wa yajtami'u wa yahmaru wa yahmaru wa yastakhriju wa ya'shawshibu wa yaq'ansisu wa yaslanqi wa yatadahraju wa yahranjimu wa yaqsha'iru. Jadi kiaslah dengan fa'il yang lain tu. Boleh kias tak? Kias sendirilah. Contohlah kita ambil satu. Tapi yang senang sudahlah. Yuqatilu. Yuqatilu. Lepas tu yuqatilani. Yuqatiluna. Lepas tu tuqatilu. Tuqatilani. Yuqatilna. Hunna. Lepas tu tuqatilu anta. Tuqatilu. Tuqatilani. Tuqatiluna. Tuqatilina anti. Tuqatilani. Antuma tuqatilna. Uqatilu. Nuqatilu. Tu. Contoh yatakassaru pula. Yatakassaru, yatakassarani, yatakassaruna. Lepas tu tatakassaru, tatakassarani, yatakassarna hunna. Lepas tu apa dia? Anta, tatakassaru, tatakassarani, tatakassaruna, tatakassurina, tatakassarani, tatakassarna. Atakassaru, natakassaru. Gitu. Terhad pada 4 perkataan tu je ke Ustaz? Tak, bukan 4 sahajalah. Lebih daripada tu lah. Yang mana fa'il madinya tu 4 huruf. Yang mana fa'il madi tu 4 huruf. Boleh tak? Cuba kita tengok fa'il madi yang 5 huruf. Fa'il mudhari' ni jadi lagu mana? Contoh kita ambil. Takassara. Takassara, berapa huruf tu? Takassara, 5 huruf. Fa'il mudhari' dia apa? Ya. Bagi atas balik. Ya takassaru, tatakassaru. Kita ambil yang 6 huruf. Apa contoh 6 huruf? Fa'il madhi. Ijtama'a. Ijtama'a, 5. Yajtami'u. Istakhraja. Istakhraja. 6 huruf. Istakhraja. Mudhari' ya yastakhriju. Jadi mudah je Ustaz Amirul. Dia bukan 4 sahaja tak. Dia gini, hukum dia gini. Simpulan dia. Kalau fa'il madhi tu 4 huruf, mudhari' dia depan tu dhammah. Kalau selain daripada tu, mudhari' dia semua fathah. Contoh 3 huruf. Nasara, ya, yang suru. Yang 4 huruf. Fa'il madhi dia. Ijtama'a, ya, yajtami'u. Istakhraja 6 huruf. Fa'il mudhari' dia yastakhriju. Gitu Boleh?
Okey, sebab tu saya sebut wal mabni lil fa'il minhu tadi tu secara umum. Al mabni lil fa'il minhu ay min al fa'il mudhari' secara umumnya semua bagi atas. Semua bagi atas. Semua bagi atas. Melainkan kalau fa'il madhinya 4 huruf. Ketika itu barulah fa'il mudhari'nya dhammah. Kita faham apa? Kalau fa'il madhinya 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf, maka mudhari'nya bagi atas. Ni mabni lil fa'il ni nak beritahu ni lepas tu fa'il. Contoh yang suruh Zaidun. Yang suruh Zaidun. Zaidun tu fa'il. Kalau fa'il madhi nasara Zaidun. Zaidun tu fa'il. Jadi nasara tu satu binaan. Nasara satu binaan. Untuk fa'il. Maknanya selepas tu fa'il. Nasara Zaidun. Ataupun yang suruh itu binaan lil fa'il. Apa makna binaan lil fa'il? Lepas tu lepas fa'il yang suruh tu ialah fa'il. Yang suruh Zaidun tu fa'il. Kalau nusira itu binaan lil maf'ul. Maknanya selepas tu asalnya maf'ul. Cuma sekarang dah jadi naib fa'il lah. Nusira Zaidun. Asalnya nasara amrun Zaidan. Zaidan tu maf'ul bihi. Sekarang ni dah jadi naib fa'il Zaidun. Yunsaru Zaidun. Tadi maf'ul bihi, sekarang ni dah jadi naib fa'il. Sebab tu disebut mabni lil maf'ul. Ianya dibina untuk maf'ul. Apa makna dia? Binaan yunsaru, binaan nusira itu ialah untuk maf'ul. Maknanya untuk satu perkara yang asalnya maf'ul dan sekarang dah jadi apa? Dah jadi naib fa'il. Kena ulang kaji dah tu. Tu. Wal mabniyu lil maf'uli minhu ma kana harful mudhara'ati minhu madmuman wa ma qabla akhirih maftuhan. Sama lil majhul sama. Al-fi'l al-mabni lil maf'ul ataupun al-fi'lu al-mabni lil majhul sama. Wal mabniyu lil maf'ul والمبني للمفعول منه ما كان حرف المضارعة منه مضموما وما قبل آخره مفتوحا. Dan binaan mabni lil maf'ul bagi fa'il mudhari' ialah ma kana harful mudhara'ah. Apa fa'il mudhari' yang huruf mudhara'ahnya madmuman berbaris dhammah dan sebelum akhirnya berbaris atas. Contoh apa? Contohnya nahu yunsaru. Asalnya yang suru. Diubah depan tu jadi yu. Lepas tu dia sebelum akhir bagi atas. Yunsaru. Yudahraju. Yukramu. Wa yuqatalu. Wa yufarrahu. Wa yustakhraju. Tak. Jadi kalau mabni al-fi'lu al-mabni lil majhul ataupun al-fi'lu al-mabni lil maf'ul. Tak. Fa'il mudhari'nya depan tu bagi dhammah dan sebelum akhirnya baris atas. Selepas fa'il tu ialah naib fa'il. Boleh? Okey, wa'lam. Dan ketahuilah olehmu annahu yadkhulu 'alal mudhari'i ma wala an-nafiyatan. Ketahuilah olehmu wahai pelajar, sesungguhnya masuk ke atas fa'il mudhari' itu kalimah ma dan juga la. Yang an-nafiyatan, ma tu ma nafi, la tu la nafi juga. Dengan makna tidak. Ma tu dengan makna tidak, la juga dengan makna tidak. Jadi ma dengan la ada kala masuk pada fa'il mudhari'. Fala yughayyirani sighatah. Dan kedua-duanya tidak mengubah sirah bagi fa'il mudhari'. Taqulu la yansuru. Asalnya yang suru. Masuk la kekal yang suru. Dia tak berubah. La yansuru. Cuba maknalah berubah. Tadi yang suruh dia menolong. Sekarang ni la yang suruh dia tidak menolong. La yang surani. Tak, tadi yang surani dia dua orang lelaki tak menolong. Sekarang ni la yang surani dia dua orang lelaki tidak menolong. La yang suruna ila akhirih. Begitu juga kalau kita masuk ma kat depan. Ma yang suru. Ma yang surani. Ma yang suruna. Jadi fa'il mudhari' kalau dimasuki oleh la an-nafiyah, la yang menafikan makna. Ma an-nafiyah, ma yang menafikan makna, ketika itu dia tidak mengubah
Apa-apa pun pada fa'il mudhari'. Yang suru kekal yang suru, yang surani kekal yang surani, yang suruna kekal yang suruna sampailah akhir. Tak, cuma bila masuk lam maknanya jadi tidak. Bila masuk ma maknanya jadi tidak. Boleh? Okey, terus. Wa yadkhulul jazimu. Wa yadkhulu al jazimu fayahdhifu harakatal wahidi wa nun at-tathniyati wal wahidatil mukhatabati ولا يحذف نون جماعة المؤنث لأنه ضمير كالواو في جمع المذكر تقول okey, dan ketahuilah juga wa yadkhulul jazimu, dan ketahuilah juga al jazim. Al jazim ni apa dia? Perkara-perkara yang menjazamkan fa'il mudhari'. Kita panggil al jazim. Tak seperti lam, lamma, la nahiyah, ataupun lamul amri, ataupun in syartiyah, ataupun isim yang mengandungi makna in syartiyah. Contoh aina, mata, man, yang mana diketahui secara tafsir dalam kitab nahwu, dalam ilmu nahwu lah. Di perkara-perkara tersebut dipanggil sebagai jazim. Sebab jazim ni maknanya yaqta'. Jazim ni makna qati', dia memutuskan. Jadi sesuai lah dinamakan sebagai jazim sebab dia memutuskan. Dia memutuskan harakah, dia memutuskan huruf nun, dia memutuskan huruf illah dan sebagainya yang kita akan bincang ni. Jadi wa yadkhulul jazimu wa yadkhulul jazimu dan masuk al jazimu. Apa dia? Tadilah lam apa semua tu ke atas fi'il mudhari', maka fayahdhifu harakatal wahidi. Maka al-jazim itu akan membuang harakah bagi apa? Bagi fi'il yang menunjukkan ke atas satu, tunggal. Contohnya apa? Contoh yang suru. Yang suru masuk lam jadi lam yang sur. Lam yang sur. Contoh tansuru, hiya tansuru masuk lam jadi lam tansur. Jadi harakatul wahid tu, ru kat belakang tu akan dibuang dengan bila mana kita masuk lam kat depan. Ansuru, aku menolong. Lam ansur. Nansuru. Masuk lam jadi lam nansur. Tu. Wa nunal tasniyah. Juga al-jazim itu akan menghilangkan, akan membuang nun pada tasniyah. Pada musanna. Contohnya kita sebut yang surani. Yang surani ataupun tansurani. Tak. Maka bila masuk lam jadi lam yang sura, lam yang sura, lepas tu lam tansura, akan buat nun tu lah. Dalam nahwu pun belajar ni. Begitu juga tak sebut dalam syarah, dalam matan. Begitu juga dia lam itu akan menghilangkan nun jamak. Contoh yaf'aluna ataupun taf'aluna. Masuk lam taf'alu, taf'alu lam yaf'alu. Wal wahidatil mukhatabah. Juga menghilangkan nun yang ada pada al wahidah al mukhatabah iaitu anti. Jadi fayahdhibu harakatal wahidi, fayahdhibu nun at tathniyati, fayahdhifu nun al wahidatil mukhatabah. Jadi anti taqtulina, anti tashrabina. Bila masuk lam tashrabi, buat nun kat belakang. Lam taqtuli, kita buat nun di belakang. Sebab apa? Majzum. Majzum bi hadfin nun, al-af'alul khamsah. Okey. Wala yahdhifu nun jama'atil inas. Apa tu? Al-jazim itu tidak menghilangkan, tidak menghadzafkan nun yang ada pada jamak al-muannas. Yang ada pada jamak muannas. Muannas ni perempuan lah. Apa dia? Yang suruna dengan tansuruna. Hunna yang suruna. Tak, kalau antunna tansuruna. Ada nun kat belakang tu tak? Kita ada. Adalah. Tak, nun tu tidak dihilangkan, tidak dibuang. Sebab apa tak dibuang? Li'annahu dhamirun. Sebab itu dhamir. Bila dhamir tak boleh dibuang. Bila buang, hilanglah makna tu. Sekarang ni kita nak sebut hunna yang suruna.
Hunna, kita nak sebut hunna. Mereka perempuan yang ramai menolong. Jadi mereka perempuan yang ramai tu kita nak makna tu. Bila kita nak mesti ada nun kat belakang tu. Kalau buang nun kat belakang tu tak adalah makna tu hilang. Boleh? Tansuruna maknanya tansuruna Zaidan. Kamu wahai perempuan yang ramai menolong Zaid. Okey, kamu wahai perempuan yang ramai tu, kamu perempuan yang ramai tu, kita nak makna tu wujud. Bila kita nak makna tu wujud, tak boleh kita buang nun tu. Kalau kita buang nun, tak jadilah makna atuna. Dia akan jadi tansur. Tansur ni hiya. Ataupun anta. Sedangkan kita nak antuna, bukan nak anta, bukan nak hunna. Boleh jadi nun kat belakang tu dhamir. Dhamir. Jadi tak boleh dibuang lah. Li'annahu dhamirun kalwawi fi jam'i al-mudhakkar. Dia tu dhamir seperti waw pada jamak muzakkar. Contoh apa? Yadribuna. 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 Ada waw tu. Ribuna. Kita masuk lam kat depan. Kita sebut apa? Lam yadribu. Nun kita buang. Waw kita buang. Waw kita tak buang. Sebab waw tu dhamir. Dhamir yang menunjukkan ke atas makna jamak tu. Makna ramai tu kita dapat daripada waw tu. Kalau kita buang waw, hilanglah makna jamak tu. Sedangkan kita nak menafikan apa? Mereka lelaki yang ramai tidak memukul. Kita nak menafikan mereka lelaki yang ramai tidak memukul. Bukan kita nak menafikan dia seorang lelaki tidak memukul. Kalau kita buang juga waw belakang tu akan jadi lam yansur. Buang waw, lam yansur. Lepas tu kamu nak nafikan apa ni? Kamu nak nafi dia seorang lelaki tidak memukul ataupun dia ramai lelaki tidak memukul? Kita nak nafikan hum. Hum tu yang tidak memukul. Jadi mesti ada waw tu. Yang kita buang nun belakang sahaja. Boleh Jadi pada tansuruna, yang suruna, nun di belakang tidak buang kerana ianya dhamir. Seperti mana? Waw. Pada jamak muzakkar. Seperti yaf'aluna, taf'aluna. Okey. Syekh bagi contoh. Taqulu lam yansur. Tu asalnya yang suru. Kemudian jadi lam yansur. Majzum dengan sukun lah. Sebab tidak ada nun kat belakang. Yang kedua, lam yansura. Lam yansura asalnya yansurani. Bila masuk lam yansura, kita buang nun. Tak buang alif. Alif tu dhamir. Lam yansuru asalnya yansuruna. Kita masuk lam yansuru, kita buang nun. Kita tak buang waw. Sebab apa? Waw tu ialah dhamir. Kemudian tansur, lam tansur. Lam tansura, lam yansuruna. Tengok tu, hunna lam yansuruna. Kita tak buang nun kat belakang. Sebab ianya dhamir. Lam tansur, lam tansura, lam tansuru, lam tansuri. Asalnya tansurina. Anti tansurina jadi lam tansuri, lam tansura. Antuma. Tansura ni jadi lam tansura. Tansuruna, antunna, tansuruna. Kita tak buat nun kat belakang sebab nun tu ialah dhamir. Jadi lam tansuruna. Lam ansur asalnya yang ansuru jadi ansur. Lam nansur asalnya nansuru jadi lam nansur. Tu kena tengok balik lah tu satu-satu tu. Saya tak boleh baca selesai jadi lambat nanti. Tapi benda sama je lah, dia berulang balik. Benda yang sebelum ni kita bincang, yang suruh yang surah ni, yang apa tu, yang suruh yang surah ni, apa dia? Yang suruh yang surah ni, yang suruh natang suruh tang surah ni, yang suruh natang suruh tang surah ni, tang sampai habis tu 14 tu. Benda yang samalah, cuma bila masuk lam, tak masuk lam apa semua tu dibincangkan satu per satu. Boleh? Kita tak nak berhenti lama lah pada satu-satu benda tu. Sebab benda yang sama je. Kalau dibaca elok-elok boleh faham. Okey, wa'lam terus. Baca sikit lagi. Boleh Jadi kesimpulan dia, kalau masuk jazim, tak, maka dia akan memajzumkan fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' majzum dengan apa? Kalau yang ada nun di belakang, iaitu termasuk buah al-af'alul khamsah, tak, maka dia akan majzum dengan buah nun. Tak. Kalau apa tu yang apa tu selain daripada tu, ansuru, nansuru, yang suru, tansuru, dia akan buang baris itulah belakang tu, maka menyebabkan dia akan jadi mati dengan baris sukun. Lepas tu dua lagi apa, hunna dengan antunna, yang tu kita tak buang nun kat belakang sebab nun tu mewakili dhamir.
Okey. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu. Jadi jelas tak beza antara yang suruna dan juga yang suruna. Kenapa pada lam pada yang suruna bila masuk lam jadi lam yang suru, kita buang nun. Sebab nun tu bukan dhamir, nun tu alamat untuk i'rab. Kita buanglah. Adapun pada yang suruna dan juga taun suruna, hunna dan juga antunna, tak, belakang tu ialah dhamir. Dia bukan alamat i'rab, tak. Dia dhamir. Dan ianya mabni lah. Kalau belajar nahwu dia mabni. Tak, kalau kita nak i'rab dia akan jadi fi mahalli jazmin. Okey, mabni fi mahalli jazmin. Okey, baca terus. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu yadkhulu 'alal mudhari an-nasibu. Dan ketahuilah olehmu sesungguhnya masuk juga pada fa'il mudhari' itu an-nasibu. An-nasibu ni perkara yang menasabkan fa'il mudhari' seperti an, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta wal jawab, bil fa wal waw wa au. Itu yang kita dah bincang dalam jurumiyah. Fayabdilu min ad-dhammati al-fathata. Maka fa'il mudhari' yang akhirnya dhammah dah akan ditukar menjadi fathah. Contoh yang suru, masuk an jadi an yang sura. Yang suru masuk lan jadi lan yang sura. Okey. Wa yuskitu fa'il an-nasibu. Wa yuskitu an-nasibu. An-nasib itu perkara yang menjazamkan, perkara yang menasabkan itu. An-nasibu ni atas wazan fa'ilun, isim fa'il. Jadi lan tu kita panggil nasibun, idzan kita panggil nasibun, kai kita panggil nasibun, hatta kita panggil nasibun, sebab dia tu memansubkan. Macam tadilah, lam kita panggil jazimun, dia tu memajzumkan. Boleh? Tu. Wa yuskitu an-nasibu. Dan menjatuhkan, menggugurkan an-nasibu an-nunat, nun yang banyak, iaitu nun tasniyah, nun jamak, nun wahidah al-mukhatabah, siwa nuni jama'atil muannas, melainkan nun jama'atil muannas. Ini sama macam tadi je, sebiji macam tadi. Bila masuk lan, contoh lan ni dia akan buat nun juga kat belakang, melainkan dua nun tadi tu, yang suruna dengan tan suruna. Dua nun tu tidak dibuang oleh lan. Boleh? Okey, selain tu dibuang oleh lan. Dia akan takul, contoh saya sebut takulu sebagai contoh. Lan yang sura, asalnya yang suru, masuk lan jadi lan yang sura. Kemudian lan yang sura, asalnya yang surani. Bila masuk lan yang sura, kita buang nun. Lan yang suru, asalnya yang suruna, masuk lan kita buang nun. Lan yang suru. Lan tansura, asalnya tansuru. Bila masuk lam jadi bagi atas jadi lan tansura. Lan tansura, asalnya tansurani. Bila masuk lan jadi lan tansura, kita buang nun. Lan yang suruna, hunna. Hunna yang suruna. Bila masuk lan ke masuk lam ke, dia tidak membuang nun di belakang. Sebab apa alasannya tadi? Nun itu ialah dhamir. Bila dhamir tidak boleh dibuang. Kalau dibuang hilanglah makna yang kita nak capai. Lan tansura, maksudnya apa? Hiya tansuru. Jadi lan tansura. Tansurani, huma tansurani. Maksud lan tansura. Tansuruna. Apa ni? Antum ni. Tak. Lan tansura tu antum. Antum tansuruna, maksud lan tansuru. Lan tansuri, asalnya tansurina. Anti tansurina, maksudnya lan tansuri. Lepas tu antuma lan tansura. Lepas tu masuk apa? Masuk lan jadi lan tansuruna. Masuk lan jadi lan tansuruna. Lan ansura, lan nansura. Jadi sama sahaja. Jazim dengan nasib sama. Cuma jazim tak, dia menjazamkan. Kat sini dia menasabkan. Bila jazam, kalau yang jenis ansuru, nansuru, yaqtulu, apa bagai semua tu, tak, dia akan buang baris. Jadi yaqtul yansur, kat sini yaqtula yansura, jadi bagi atas lah.
Lepas tu yang ada nun kat belakang, tak, bab ni dengan bab tadi sama. Kalau al-af'alul khamsah, maka dia akan buat nun belakang, majzum dengan hadfin nun, mansub dengan hadfin nun. Kalau belakang tu kalau belakang dia nun daripada hunna dengan antunna, maka dia akan kekal samalah. Lam yansuruna, lan yansuruna, lam tansuruna, lan tansuruna, sama, dia tak akan buang nun di belakang. Boleh? Dia mudah je ni. Cuma mungkin antum dengar macam laju, tak, maka tak boleh nak tangkap je. Kalau baca balik mudah je. Mudah je. Sebab tu saya tak berhenti satu-satu. Sebab boleh faham sendiri je sebenarnya kalau baca. Mana dia tak buang? Bukan Ustaz Mirul. Wa yusqitu an-nunat. Nasib itu akan buang nun. Semua nun dia akan buang. Melainkan nun yang jamaah yang muannas, iaitu hunna dengan antunna. Bukan hum. Hum tu jamak betul, tapi bukan jamak muannas, jamak muzakkar. Boleh tak? Ingat ada al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah apa dia? 5. Fa'il yang 5. Apa dia? Huma yaf'alani. Lepas tu hum yaf'aluna. Antum taf'aluna. Lepas tu apa lagi? Antuma taf'alani. Anti taf'alina. Ini al-af'alul khamsah ini sahaja yang dia majzum mansub dengan buan nun. Selain daripada itu tak. Hunna antunna, belakang tu memang ada nun. Sekali-kali tidak akan dibuang. Kalau masuk lam ataupun lan. Sebab ianya dhamir. Kita tengok elok-elok tu Ustaz Amirul. Wa yuskitun nunat, dan nasib itu menghilangkan nun-nun, membuang nun-nun. Siwa, melainkan. Nun ni jama'atil muannas, nun pada jamak muannas, iaitu hunna yansuruna, antunna yansuruna. Masuk lam kat depan, lam yansuruna. Masuk lan kat depan, lan yansuruna. Masuk lam kat depan, lam tansuruna. Masuk lan kat depan, lan tansuruna. Sama, dia tak akan buang nun belakang tu. Sebab nun tu apa? Nun kat belakang tu dhamir. Dia bukan apa? Dia bukan jamak. Dia bukan alamat al-i'rab. Boleh. Okey. Boleh? Baca sikit lagi dah tak? Wa minal jawazimi lamul amri. Termasuk juga bawah jawazim. Jawazim tu jamak kepada jazimun, jazimani, jawazimu. Termasuk juga bawah jazim, bawah jawazim bagi fa'il mudhari' ialah lamul amri. Lam yang menunjukkan makna perintah. Yang menunjukkan makna perintah. Fataqulu, maka kamu katakan fi amril ghaib, untuk menyuruh satu orang yang tiada. Tu. Biasa kita dengar fa'il mudhari', fa'il amar. Fa'il amar ini kita gunakan untuk apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Betul tak? Fa'il amar kita guna untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Contoh, qara'a yaqra'u iqra'. Iqra' anta. Iqra'a antuma. Iqra'u antum. Tak, iqra'. Lepas tu apa? Iqra'na anti. Iqra'a antuma. Tak, silap. Anti iqra'i. Lepas tu antuma iqra'a. Antuna iqra'na. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. 6. Tapi lamul amri ni, tak, kita boleh suruh 14. Kita boleh suruh 14. Kita boleh suruh diri kita sendiri. Kita boleh suruh satu zat yang gaib. Mana huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Lamul amri boleh suruh semua sekali tu. Dia bukan boleh, dia bukan hanya untuk anta antuma antum, anti antuma antunna. Itu alat tahqiq. Alat tahqiq. Boleh?
dalam tambihat kat bawah tu pun dia sebut. Boleh tak? Jadi fa'il mudhari', fa'il amar hanya pada 6, anta, antuma, anti, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau lamul amri ni kita boleh guna untuk kita menyuruh huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, 14. Boleh? Lamul amri masuk pada fa'il mudhari', tapi maknanya menyuruh, memerintahkan. Jadi Syekh sebut situ sebagai contoh apa dia? Fataqulu fi amril ghaib. Kita nak suruh benda yang ghaib. Benda yang ghaib tu tak sama ada liyansur huwa. Tak. Huwa liyansur. Apa makna dia? Kalau unsur, wahai Zaid tolonglah. Wahai Zaid tolonglah. Sekarang ni Zaid tak ada depan kita. Zaid tak ada depan kita. Ataupun dia ghaib. Dia bukan mutakalim, dia bukan mukhatab. Tak, kita nak suruh dia tolong orang. Kita sebut liyansur ya Zaidu. Liyansur. Liyansur. Apa dia? Wahai si dia tolonglah. Gitu. Wahai si dia tolonglah. Tu makna yang saya letak sendirilah supaya mudah. Liyansura. Wahai dua orang lelaki yang ghaib, yang bukan mutakalim dan juga bukan mukhatab, tolonglah. Tolong siapa? Tolong Amran ke tolong Zaid ke, ikutlah nak tolong siapa pun. Liyansuru. Wahai lelaki yang ramai, tolonglah Amran. Litansur. Apa ni? Ya humahum hiya. Ni hiya. Wahai Fatimah, yang bukan mukhatab dan juga bukan, wahai Fatimah yang bukan mukhatab dan juga bukan mutakallim, tak, tolonglah Zaidan. Litansuru Zaidan. Saya bercakap dengan Ustaz Amirul. Fatimah duduk sebelah. Fatimah tu kita panggil apa? Ghaibah. Dia bukan mutakallim, dia bukan mukhatab. Saya nak suruh dia tolong orang lain. Zaid ada nak lemah kat sana tu. Saya suruh dia tolong. Litansur Zaidan. Fatimah Az-Zahra, tolonglah Zaid. Saya tak cakap dengan dia. Dia ghaib. Saya cakap dengan orang lain. Kalau saya cakap dengan, saya tak boleh guna litansur. Saya kena litansuri. Jadi kat sini pun lam tu lamul amri lah. Lam tu menjazamkan, sebab tu mati buan nun tu. Litansura liyansuruna. Tu nun tu kekal ada sebab apa? Sebab tu hunna. Waqis ala hadha. Okey. Kalau tengok dalam matan dia hanya sebut apa? 6. Apa dia? Huwa iaitu liyansur, huma liyansura, hum liyansuru, hiya litansur, huma litansura, hunna liyansuruna. Jadi seolah-olah lamul amri ini datang dan boleh kita gunakan untuk menyuruh hiya huma hum, hiya huma hunna. Adapun kalau nak suruh anta atau ma'antum, anti atau ma'antunna, kita guna apa? Kita guna fa'il amr yang biasa itulah. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Seolah-olah begitu. Tapi dalam tambih dia sebut lamul amri ni masuk pada semua. Masuk pada 14 tu. Contoh apa? Ansuru. Saya sebut li ansur. Apa dia maksud li ansur? Ansuru saya menolong. Kalau li ansur, saya perintah diri saya menolong orang. Li ansur. Wahai diriku, tolonglah orang lain. Tak, kita duduk ramai-ramai. Saya memerintahkan kepada diri kami, diri kita ni untuk menolong orang lain. Linansur amran. Saya perintah kepada kami, kepada diri kami sendiri. Tak, boleh, tidak ada masalah. Itu yang tahqiq. Okey. Waqis ala hadha liyadrib wa liya'lam wa liyudahrish. Itu qiyahlah sendiri. Dah, kalau baca jadi panjang. Okey, wa minha la annahiyah wa minha ay wa minal jawazimi lil mudhari'. Tu kembali kepada al jawazim. Dan daripada jawazim bagi fa'il mudhari' ialah la annahiyah. La annahiyah, la yang memberi makna menafi, melarang.
Tadi, mula-mula tadi, ma dan juga la an-nafiyatan, menafikan semata-mata, bukan melarang. Saya tak minum air, maka disebut la yashrabu. Salahun al-ma. Tidak minum oleh solah akan air. Tapi kalau kita nak larang solah daripada minum, kita guna la an-nahiyah. Yang itu dia menjazamkan la tashrab. Tadi la yashrabu. Kekal bu tu ada. Sebab sekadar nafi. Sekarang ni nak larang. Maka la tashrab. La taqra. Kalau kita nak menafikan sahaja, la yaqra'u Zaidun al-kitaba. Tidak membaca oleh Zaid akan kitab. Sekarang ni nak larang dia daripada baca. La taqra' ya Zaid. Jangan baca wahai Zaid. Maka taqra'u jadi taqra'. Boleh? Jadi dia sebut wa minha ay wa minal jawazim la an-nahiyah. La an-nahiyah. Kat bawah tu dalam syarah dia sebut apa? La an-nahiyah. La yang disifatkan dengan an-nahiyah. Jadi la tu mausuf, an-nahiyah tu sifat. Kita dah belajar dak sifat mausuf dan man'ut. Jadi la tu pemilik sifat, an-nahiyah tu ialah sifat. Jadi la yang melarang. La yang melarang. Soalnya la tu ke yang melarang? Ke orang yang melarang? Contoh saya sebut pada Ustaz Fikri. La taqra. Siapa melarang? La ke ataupun saya mutakallim? Yang melarang Ustaz Fikri kita baca saya. Bukan la tu yang melarang. Lepas tu kenapa sebut la an-nahiyah? Majazan. Majazan secara majaz. Hakikatnya yang melarang ialah saya. Okey. Taqulu fi nahyil ghaib. Nak larang pun kita boleh larang apa dia? 14 misal. Mana huwa huma hum hiya huma hunna anta tuma antum anti atuma atuna nahnu. Juga kita bolehlah larang. Jadi dengan lamul amri kita boleh suruh 14 golongan tu. Dengan la an-nahiyah kita boleh larang 14 golongan tersebut. Boleh? Contoh apa? La yansur. Kita melarang apa ni? La yansur. Kalau kita sebut la tansur, kamu jangan tolong. Tapi la yansur, kita melarang daripada dia menolong seseorang yang lain. Kita melarang daripada dia seorang lelaki menolong orang lain. La yansura. Kita melarang dia dua orang lelaki daripada menolong orang lain. La yansuru. Kita melarang mereka lelaki yang ramai daripada menolong orang lain. La tansur. Kita melarang dia seorang perempuan daripada menolong orang lain. La tansura. Kita melarang dia dua orang perempuan daripada menolong orang lain. La yansuruna. Dia tak buang nun belakang tu. Ingat tu. Hunna. Kita melarang mereka perempuan yang ramai daripada menolong orang lain. Wa fi nahyil hadir. Tu kita nahyi al-ghaib. Sekarang ni nak larang yang hadir depan kita. Ni mudahlah, ni biasa kita guna. La tansur ya Zaidu. Jangan kamu tolong dia wahai Zaid. La tansurani ya Zaidu wa Amru wa Umaru. Tak, jangan kamu tolong dia wahai Zaid dan juga Umar. La tansuru. Tak. Antum la tansuru. Anti la tansuri. Buang belakang tu, nun belakang tu. Tak, tansuru asalnya tansuruna. Maksudlah la tansuru. Tansuri asalnya tansurina. Maksudlah la tansuri. La tansura. Antuma untuk perempuan. La tansura. La tansuruna antunna. Jadi nun di belakang tidak dibuang. Sebab apa? Ianya dhamir. Bila dhamir tidak dibuang. Wa kadza qiyasu sairil amsilah. Begitulah qiyas amsilah, contoh-contoh yang lain. Seperti apa? Seperti akrama yukrimu tadi. Yudahriju dan sebagainya. Selesai kat situ, kita berhentilah. Boleh tak? Ada soalan? Saya minta Sarah ni tolong baca balik lah. Dia tak susah. Sarah ni dia tak susah. Tapi kita kena tengok, kena tenung balik.
Sebab bila ustaz mengajar tu kadang-kadang laju ustaz pun nak kejar masa. Yang surah ni, yang suruh Allah ustaz ni. Tak laju. Sebenarnya kita faham je. Kita dah faham satu bab tu, satu part tu. Part-part lain tu sebenarnya kita boleh kias je. So bila kita dengar ustaz laju sangat tu jadi agak keliru. Sebenarnya tak keliru pun Saya pun gitu juga kalau dengar laju sangat pun jadi saya pening. Tapi bila balik baca faham je. Boleh tu. Jadi ada soalan tak? Apa dia? Ustaz Amirul. Apa soalannya? Ada soalan? Jadi hari ni kita belajar apa? Hari ni kita belajar fa'il mudhari' ialah fa'il yang depannya ada penambahan salah satu daripada 4 huruf, yang mana setiap satu daripada 4 huruf tu menunjukkan atas makna tertentu. Ini pun saya dah terang dalam matan mutammimah sehingga kita boleh menjadikan penambahan huruf ini, iaitu hamzah, nun, ya dengan ta sebagai tanda kepada ianya itu fa'il mudhari'. Macam kita terang dalam mutammimah. Ada ulama kata tak boleh. Sebab apa? Fa'il madhi pun ada huruf-huruf ni kat depan. Kita sebut tak, fa'il madhi tak ada huruf ni kat depan. Sebab maksud kita dengan huruf, dengan tambahan huruf hamzah, nun, ya, ta ni, hamzah yang membawa makna sekian. Nun yang membawa makna sekian yang ianya tidak ada pada fa'il madhi. Lepas tu kita sebut fa'il mudhari' yasluh lil istiqbal walil hal. Ada kala menjadi untuk istiqbal sahaja, ada kala jadi untuk al-hal sahaja dengan qarinah. Qarinah pula ada qarinah yang lafziyah, ghadan, al-yaum, ataupun al-an, bukrah. Ba'da bukrah, ataupun qara'in haliyah, waqi'iyah. Lepas tu kita sebut fa'il mudhari' seperti mana fa'il madhi, ada fa'il mudhari' yang mabni lil fa'il, ada juga fa'il mudhari' yang mabni lil maf'ul. Apa makna fa'il mudhari' mabni lil fa'il? Makna binaan yang suruh tu sebagai contoh untuk kita gunakan bagi fa'il. Makna yang suruh Zaidun, maka selepas tu diingrab sebagai fa'il. Kalau lil maf'ul pula, selepas tu ialah satu perkara yang asalnya maf'ul sekarang dah jadi naib fa'il. Yunsaru Zaidun, telah ditolong oleh Zaid. Apa dia? Katanya mana ni? Wala yahdhifu nuna jama'ati muannas fa innahu dhamirun kal wawi fi Ustaz Amirul. Okey. Ustaz Amirul gini. Kal wawi tu seperti waw. Seperti waw tu kembali kepada apa? Kita baca wala yahdhifu nuna jama'atil inath. Dan tidak menghilangkan ni apa ni? Habaq jazim. Samalah mansub pun. Nasib pun. Al-jazim itu tidak menghilangkan nun jama'atil inath. Kerana apa? Fa innahu dhamir. Kerana nun pada jama'atul inath. Contohnya yang suruna. Tansuruna itu ialah dhamir. Kal wawi. Seperti waw. Seperti waw tu pada sudut apa? Kal wawi tu Ustaz Amirul mungkin ada faham macam ni. Fayahdhibu, dia faham daripada atas tu. Fayahdhifu harakatal wahidi wa nun at-tathniyah. Atas tu ada sebut Ustaz Amirul. Atas tu sikit, baris pertama yang awak snap tu ada sebut tu kan. Wa yadkhulul jazimu 'ala al-fi'l al-mudhari'. Dan masuk al-jazim ke atas fi'il mudhari'. Fayahdhifu, maka al-jazim itu menghadzafkan harakatal wahidi. Harakatal wahidi apa dia? Ansuru, nansuru, tansuru itulah. Tak. Wa nun al-tathniyah, yang surani, tansurani. Wal jam'il mudzakkar, yang suruna, tansuruna itulah.
Jamak muzakkar tu. Yang tu dibuang. Wal wahidati al mukhatabah. Wal wahidah al mukhatabah tu tansurina. Maksud lam tansuri. Lepas tu yang awak bulat tu, itu seperti mana nun jama'atul inas. Seperti mana nun jama'atul inas, seperti mana nun jama'atul inas itu dhamir, maka al-waw itu juga dhamir. Tak. Bila waw tu tidak dibuang, maka jama'atul inas pun tidak dibuang. Sebab apa? Kedua-duanya dhamir. Boleh Ustaz apa? Amirul. Wala yahdhifu nuna jama'atil muannas, dan al-jazim itu tidak menghilangkan, tidak membuang nun jama'atil muannas. Fa innahu dhamir, sesungguhnya nun jama'atil muannas itu ialah dhamir. Kal wawi, seperti waw, ianya juga dhamir. Bila ianya juga dhamir, maka apa? Dia pun tidak dibuang. Boleh? Kal wawi fi jama' al-muzakkar fa yathbutu ala kulli hal. Boleh? Waw tu tak dibuang, nun tu dibuang. Waw pada yaf'aluna, waw tu jangan buang, waw tu dhamir. Nun tu kita buanglah. Tu wallahu alam. Dia salah faham tu salah faham ibarat. Okey, khair insya-Allah. Okey, jadi ulang kajilah insya-Allah. Selesai cukup sekadar tu, insya-Allah kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Cara kita baca ni gayanya tak makan masa lama lah untuk khatamnya. Ala kulli hal, sebarang soalan boleh tanyalah, jangan kita belajar tak faham pula. Cuma macam saya sebutlah. Mungkin dalam kelas tak faham, lepas kelas kita ulang kaji faham. Sebab tu pentingnya ulang kaji. Seperti mana yang saya hantar dalam grup tu. Habib Ahmad Al-Makhdi, guru kita, sebut apa? Orang yang belajar tak ulang kaji ni seperti mana mereka yang sembahyang sekadar menghormati waktu. Tak, kita sembahyang menghormati waktu. Kita sembahyang 100 rakaat. Tak, kena ulang balik 100 rakaat. Jadi sama ni. Kita belajar 100 kali khatam kitab Matan Izi, tak ulang kaji. Yang kita kena ulang balik 100 kali dengan ulang kaji. Sama, tak ada faedah kalau tak ulang kaji. Tak ada faedah pada sudut apa? Sudut peningkatan ilmu lah, pahala semua dapat insya-Allah. Okey. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.